Salam sejahtera, Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 28 Disember bersama saya, Bu Mawin. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medik sedang bekerjasama dengan beberapa kementerian lain dalam usaha menggiatkan penglibatan belia dalam industri pertanian yang seterusnya dapat menjamin keselamatan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kerjasama itu bertujuan untuk menyediakan dana, bimbingan dan pemantauan terhadap belia-belia yang berminat untuk menceburi industri keusahawanan pertanian. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata beliau mahu lebih ramai belia dan siswazah menganggur menjadi pengusaha pertanian dan tidak hanya fokus untuk menjadi pencari gaji. Jelasnya MIDEC melalui Tekun dan SME Corporation melahirkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan melahirkan lebih ramai petani moden. Selain itu, Angkasa bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk mengembangkan lagi sektor pengeluaran makanan negara melalui pertanian moden. Kita hanya ramai dalam servis sektor. Itu sebabnya kita perlu berpindah. Saya nak adjustkan ini supaya pada tahun-tahun yang akan datang kita melihat orang yang daripada servis sektor ini mengincup dan orang yang daripada production sector, pembinaan, perkelangan dan pertanian ini meningkat. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas lawatannya ke Pejabat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa di Jalan Matang, Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, langkah Kerajaan Sarawak menggalakkan penglibatan belia dalam keusahawanan pertanian melalui penyediaan dana, latihan dan membuka pejabat dagangan di Singapura demi untuk meluaskan lagi pasaran produk belia wajar dicontohi. Jelasnya Sarawak adalah negeri yang besar dan subur dan berharap usaha ini dapat meletakkan Sarawak sebagai pengeluar produk makanan halal organik antarabangsa yang lebih premium di seluruh rantaian pengeluaran makanan. Kerajaan mempertimbangkan untuk membuka sempadan negara bagi membantu merancakkan sektor pelancongan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ketika ini rundingan dengan negara-negara seperti Singapura, Brunei, Korea, Jepun, Taiwan dan New Zealand yang dikenal pasti sebagai kawasan zon hijau sedang diadakan. Jelasnya beliau menerima banyak permintaan daripada pemain industri pelancongan tempatan untuk mempertimbangkan perkara itu bagi memastikan perniagaan mereka terus bertahan. Tapi itu bukan tanggungjawab Kementerian Pelancongan untuk buka. Ianya dibuka oleh ada lagi lah tapisannya dari segi security, dari segi Kementerian Luar dan juga Kesihatan. Beliau ditemui media selepas melawat Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentek di Kuching. Ditanya sama ada gelembung perjalanan zon hijau membantu meningkatkan sektor pelancongan, Datuk Seri Nancy berkata, ia merupakan inisiatif yang bagus khususnya untuk sektor pelancongan. Beliau turut menggalakkan pelancong dari zon hijau yang mengembara ke tempat lain supaya mengamalkan prosedur operasi standard SOP terutamanya dalam mengekalkan penjarakan fizikal ketika bercuti. Sarawak merekodkan 3 lagi kes positif COVID-19 malam iaitu 2 di Asajaya dan 1 di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat kepada 1,108 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu ketiga-tiga kes melibatkan warga negara Indonesia yang telah menjalani saringan COVID-19 untuk memulakan kerja di Kuching dan di Asajaya. JPBN menjelaskan bagi kes di Kuching, siasatan awal mendapati kes mempunyai sejarah bekerja secara sah di Sarawak sejak Disember 2019 di sebuah premis makanan di Kuching dan kembali secara sah ke negara asal pada Julai lepas. Kes telah masuk semula ke Sarawak menggunakan jalan tikus pada 25 Disember lalu. Kes tidak mengalami sebarang tanda dan gejala dan telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Di
daerah Asajaya pula yang melibatkan 2 kes yang telah menjalani saringan COVID-19 untuk memulakan kerja di tempat baru di daerah Asajaya. Kedua-dua kes dibawa oleh majikan untuk menjalani saringan COVID-19 di fasiliti kesihatan swasta di Serian pada 21 Disember dan keputusan ujian pada 23 Disember lalu mendapati kes-kes ini adalah positif. Sehingga laporan ini dibuat, kedua-dua kes ini masih belum ditemui kerana telah menghilangkan diri selepas membuat saringan. Kes ini sedang dalam siasatan oleh Jabatan Kesihatan dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Sarawak. Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS akan mengadakan satu mesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan isu berkaitan tempat penyimpanan daging import di negeri ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi berkata JAIS masih menunggu laporan penuh hasil penyiasatan dan pemeriksaan yang dijalankan sebelum ini di beberapa lokasi termasuk di Miri. Tegasnya, JAIS sememangnya sentiasa memantau sama ada di premis penyimpanan maupun pusat penyembelihan yang mempunyai sijil halal dari Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Bahagian halal kita telah pun mempertingkatkan usaha, telah pun pergi ke semua bahagian. Sejak 2 minggu lepas telah pergi ke semua bahagian daripada Kuching sampai ke Miri untuk membuat pemantauan. Jadi setakat ini yang mereka dapatilah kebanyakan daripada pengeluar-pengeluar itu menggunakan sijil halal yang telah pun dikeluarkan oleh pihak JAKIM secara sah. Tambahnya, setakat ini tiada kes penyamaran direkodkan di Sarawak seperti yang dilaporkan di Semenanjung, di mana sebuah syarikat menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging tersebut dengan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Unify di tebingan Sungai Kampung Boyan, Gresik dan Surabaya di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, setakat ini tiada arahan atau perkeliling dikeluarkan oleh Majlis Islam Sarawak MIS untuk tidak membenarkan penggunaan pelekat Merry Christmas pada produk halal. Jelasnya tiada masalah untuk peniaga-peniaga untuk melekatkan ucapan perayaan pada mana-mana logo halal. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata hampir keseluruhan 13 kampung di seberang hilir kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai akan menikmati capaian internet berkelajuan tinggi fiber optik dalam masa seminggu lagi. Jelasnya capaian internet berkelajuan tinggi penting pada masa sekarang, terutama dengan norma baharu yang mengehadkan pergerakan dan kesesakan internet dalam masyarakat. Kami di Seksyen TV RTM Sarawak mengucapkan selamat Hari Penubuhan TV Malaysia. Bersuah kembali. Gunakan sesebuah persatuan atau pertubuhan bagi membina silaturahim dan memperkukuh hubungan dalam kalangan masyarakat, bukan sebaliknya. Itu saranan Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli masa berucap pada program Malam Silaturahim Persatuan Melanau Bintulu PMB di Bintulu. Menurutnya, PMB harus menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan masyarakat Melanau, khususnya dalam mengetengahkan isu-isu berkaitan masyarakat tersebut. Dalam majlis ini, beliau turut menerima 3 resolusi utama yang telah dicapai semasa mesyuarat Agong Tri Tahunan PMB yang diserahkan oleh pengerusinya Syamsuddin Abdul Razak.
Resolusi pertama ialah menggesa Lembaga Kemajuan Bintulu memberi keutamaan kepada permohonan penduduk asal Wai Bintulu untuk memiliki tanah lot perumahan yang bakal dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak. Kedua, penambahbaikan syarat-syarat pengeluaran grant hak milik tanah lot yang telah selesai bayaran bagi membolehkan dicagar kepada bank untuk tujuan pembinaan rumah. Resolusi terakhir ialah mendesak agar lebih banyak rumah mampu milik bagi golongan B40 dibina oleh pihak pemaju ekoran harga rumah yang terlalu tinggi di Bintulu. Sukan elektronik atau e-sukan dilihat semakin mendapat sambutan daripada pelbagai golongan masyarakat, lebih-lebih lagi dengan penularan pandemik COVID-19 yang menghadkan penganjuran sukan konvensional yang melibatkan sentuhan badan dalam kalangan pemain. Menurut pengerusi penganjur pertandingan PUBG tertutup Balih eSport Mobile Challenge, Karen Julan Masing, sukan tersebut merupakan satu hiburan yang selamat bukan sahaja untuk golongan belia tetapi untuk golongan emas. Jelasnya, di peringkat antarabangsa, e-sukan kini berkembang pesat dengan nilai industri sukan itu mencecah berbilion dolar Amerika. Malahan, terdapat universiti yang menawarkan beasiswa sukan elektronik untuk pelajar mereka dalam program strategi permainan, kejurulatihan, pembinaan dan mereka bentuk permainan elektronik serta pemasaran perniagaan melalui permainan elektronik. I hope that esports will continue to grow in Sarawak. Of course, with your help, berserakup menuju pemansang. I would say it is a good technological advancements towards developing Sarawak. Karen menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis penutupan pertandingan tersebut di Dewan Sri Baleh Kapit. Ucapannya disiarkan secara rakaman kerana masih berada di Australia berikutan pandemik COVID-19. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Sementara itu, Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang ditemui menyifatkan e-sukan sebagai medium baharu dalam menyatu padukan generasi muda dari pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Sukan itu juga dapat menggerakkan golongan belia menyertai aktiviti sihat dan berfaedah. Pertandingan yang disertai oleh sebanyak 17 pasukan yang terdiri daripada 5 orang setiap pasukan itu dimenangi oleh pasukan KCF Crossus. Sekian berita pagi Sarawak. Saudara, kita belum menang. Jangan leka dan bersama-sama kita mengawal penularan pandemik COVID-19. Baik, saya Bumawin. Selamat menyambut Hari Penubuhan TV Malaysia. Terus setia bersama RTM.